Assalamualaikum dan kembali lagi ke Z Review semua. So hari ni Zan nak buat sedikit perbahasan mengenai episod ke-22 Ultraman Decker yang baru saja ditayangkan. Episod ni akan menjawab semua pertanyaan kita mengenai tentang kemusnahan planet Basdo, kemunculan Spear dan apa juga yang akan terjadi pada Agams. Tapi sebelum kita lanjutkan perbahasan kita, make sure korang stay tune dalam video kali ni, okey? Episod ke-22 Ultraman Decker dibukakan dengan suasana di planet Basdo, di mana pada ketika itu Agams dan juga Lelia bersama dengan haiwan peliharaan mereka yang bernama Frosty sedang menghabiskan masa bersama-sama, dan terlihatlah kebahagiaan yang dimiliki oleh Agams ni. Dan di sini pun diceritakan juga bahawa walaupun dah sekian lama kubah Spear menutupi planet Basdo, tapi Agams ni nampaknya macam dah terbiasa dengan keadaan tersebut. Dan dia pun menyatakan bahawa Decker dan juga pasukan pertahanan yang lain pun sedang berusaha juga untuk menyelamatkan planet Basdo daripada kubah Spear. Kita pun diperlihatkanlah dengan Ultraman Dyna dan juga Ultraman Decker yang menggunakan form Miracle type mereka sedang bertarung bersama dengan Spear yang meliputi planet Basdo. Namun bagaimanapun kebahagiaan mereka tak bertahan lama lah, kerana pada ketika itu Spear kemunculan pun memunculkan diri dan melakukan serangan besar-besaran kepada planet Basdo. Agams cuba untuk melarikan diri, tapi Lelia cuba untuk membawa Frosty sama dengan mereka. Namun sayangnya Lelia dan Frosty tidak sempat untuk keluar dari situ dan mereka berdua pun menjadi mangsa Spear, dan benda tersebut menyebabkan Agams ni berasa sangat sedih. Dan sebenarnya adalah mimpi daripada Agams sendiri. Agams kemudian pun menghubungi Captain Murahoshi dan meminta mereka untuk datang ke situ. Kita berlanjut ke opening, dan tajuk untuk episod hari ini adalah Kejatuhan Planet Basdo ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Fall of Basdo. Sebelum Teiji Murahoshi mendapatkan video call daripada Agams tadi, Awa dan juga Teiji Murahoshi ni sedang menyelidik berkenaan dengan apa yang sebenarnya yang terjadi pada Terrafesa. Di episod ke-21 sebelum ni, Hanjiro menyatakan bahawa dapatnya bacaan tenaga Spear di dalam badan Terrafesa. Mereka ni menyangka bahawa Terrafesa ni menggunakan kuasa Spear untuk menghasilkan kuasa di dalam badan dia. Jadi itu menjadi penyebab kenapa Teiji Kaiju ni cuba untuk menyerang Terrafesa waktu Terrafesa ni dibuat dulu, berlaku di episod ke-11 tu lah sebelum ni. Dan pada ketika itu, dan seperti yang dijanjikan, Teiji Murahoshi pun pergilah ke rumah Agams tu dan dia pun bertemu dengan Agams. Tapi sebenarnya Teiji Murahoshi tak datang kat situ seorang je. Sebenarnya pasukan Gazelle yang lain pun ada dekat situ, dan mereka ni mengambil posisi masing-masing untuk bertindak sekiranya Agams ni bertindak di luar kawalan. Seperti yang Agams nyatakan tadi, Agams pun menceritakanlah apa yang sebenarnya yang telah berlaku. Dia menceritakan bahawa sebelum ni ada sebuah pesawat manusia daripada bumi yang secara tidak sengaja telah pun terhempas di planet Basdo, dan dia pun menyatakan bahawa mereka sendiri sedang bertarung dengan Spear yang merupakan makhluk yang sangat berbahaya. Agams pun akhirnya menjalin hubungan yang rapat dengan manusia tersebut dan turut membekalkan teknologi daripada Basdo untuk membantu mereka ni untuk mengalahkan Spear. Namun sayangnya akibat daripada kemajuan teknologi Basdo menyebabkan Spear akhirnya telah mengambil keputusan untuk menciptakan kubah Spear untuk meliputi planet Basdo, dan disebabkan itulah kebahagiaan yang selama ini dimiliki oleh Agams dirampas daripadanya, iaitu isteri kesayangan dia iaitu Lelia bersama dengan anjing peliharaan mereka iaitu Frosty telah pun terkorban dalam tragedi penyerangan Spear. Perkara tersebut menyebabkan Agams menyalahkan diri sendiri dan turut menyalahkan penduduk bumi, kerana pada dia semua ini terjadi akibat daripada ulah manusia bumi sendiri. Adalah penyebab kenapa dia membawa Spear ke bumi ini supaya bumi dapat dihancurkan. Tengah Agams ni bercakap pasal benda tu, tiba-tiba berlakulah sesuatu pada Agams, dan dekat muka dia tu nampak macam kesan Spear. Dan waktu ni barulah kita tahu yang sebenarnya Agams ni menggunakan Spear untuk memperkuatkan lagi Terrafesa. Dan kita pun diperjelaskan juga yang Lelia yang selama ni Izzat anggap sebagai kekasih kepada Agams ternyata adalah isteri dia sendiri ya. Dan akibat daripada itu, Teiji Murahoshi pun menyuruhlah Agams ni untuk berhenti membalas dendam. Dan apa yang Agams buat ni sebenarnya sia-sia, tak ada apa-apa yang akan berguna kalau dia ni meneruskan dendam dia. Dia tak akan dapat balik Lelia, dan juga apa yang insiden yang akan berlaku pada planet Basdo pun tak akan dapat dibendung. Hal itu menyebabkan Agams ni marah, dan dia telah pun menggunakan loket milik Maki Shinigami Naga tadi untuk memanggil Chandler. Sebelum memanggil Chandler tu, Agams ni pun menceritakanlah yang pasukan Gazelle ni adalah pasukan yang hebat, kerana mereka ni mempunyai ramai ahli-ahli baru yang mempunyai kebolehan tersendiri. Misalnya Ryumon yang merupakan seorang pemerhati yang genius, Kirino yang merupakan seorang yang baik hati dan juga tak putus asa, dan juga akhir sekali pula adalah Kanata ya, yang merupakan human force sebagai Ultraman Decker. Dan setelah perdebatan tersebut, akhirnya Agams pun memanggillah
Chandler dengan menggunakan loket milik Maki Shigenaga tu untuk menyerang pasukan God Salad. Ternyata pasukan God Salad telah pun bersiap sedia dengan pelbagai kelengkapan sekiranya apa-apa terjadi. Mereka sebenarnya teruslah menyerang Chandler. Sebab serangan daripada pasukan God Salad tu, Chandler akhirnya mengambil keputusan untuk melarikan diri. Namun Chandler ni tidak lama lah untuk melarikan diri itu, kerana dia akhirnya telah pun berjaya ditangkap oleh Hanejiro, dan Hanejiro telah pun menggunakan Griffon Talon Beam untuk menghabiskan Chandler, manakala Agams pula melarikan diri dia. Setelah kejadian itu, God Salad pun baliklah semula ke markas mereka. Dan dekat sini, Ryomon dan juga Ichika bersama dengan Kanata sedang membincangkan apa yang sebenarnya terjadi pada planet Basdo. Mereka pun adalah juga berselisih pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kanata menyatakan kebenarannya. Dia menyatakan bahawa Deku Asumi yang merupakan lelaki daripada masa depan yang dia temui itu ceritakan bahawa sebenarnya planet Basdo ni tak musnah lagi, cumanya masih dilitupi oleh kubah Spear, dan mereka ni masih cuba untuk berjuang untuk membebaskan planet Basdo. Dan oleh kerana itu, Kanata yang dah sedikit matang ni pun menyatakan bahawa dia akan terus maju ke depan tanpa memikirkan masalah dia. Dan waktu tu dia orang ni perasan lah yang Kanata ni dah semakin matang, dan peranan dia orang pula yang dah bertukar dengan Kanata ni. Sementara itu, Agams di kawasan tempat tinggal dia tu akhirnya telah pun menyedari bahawa Spear ni semakin lama semakin membesar lah dekat bahagian muka dia tu. Dia menyatakan bahawa dia masih lagi baik-baik saja, dan dia akhirnya mengambil keputusan untuk meneruskan rancangan dia. Dan dekat sini pun Agams akhirnya menggunakan Terra Facer sekali lagi, dan dia telah pun menyerap kekuatan Spear. Dan waktu dia menyerap kekuatan Spear ni, dia seolah-olah hampir menjadi hilang ingatan tau. Sebabnya kalau kau ingat di episod ke-19 sebelum ni, Yapol ni pernah diserap oleh Spear di episod ke-19. Waktu tu Yapol ni seolah-olah tak mengingati siapa diri dia. Sama juga dengan Agams dan juga Asumi. Asumi di episod 1 pun nyaris tak ingat diri dia. Sampailah Ultraman Deku menyelamatkan dia, dan akhirnya Asumi pun terselamatlah daripada Spear. Benda yang sama juga terjadi pada Agams, di mana dia ni hampir lupa mengenai dengan mantra yang selalu dibaca dia, iaitu bunga. Dan kemudian pula dia tak ingat apa yang seterusnya, dan bahkan juga dia hampir juga tidak mengingati wajah isteri kesayangan dia. Tapi Agams ni dah bertekad lah waktu tu untuk menghabiskan segala apa yang berlaku daripada dia. Dan pada ketika itu, dia pun telah menyerap Spear untuk meningkatkan tahap kekuatan Terra Facer. Melihatkan keadaan itu, Jumura Hoshi telah menghantar Ichika, Ryomon dan juga Kanata untuk pergi menghalang Terra Facer. Kanata macam biasalah bertukar menjadi Ultraman Deku dan memulakan pertarungan bersama dengan Terra Facer. Tapi Terra Facer ni semakin kuat sehingga serangan kaiju daripada monster Agar pun tak dapat juga ditahan oleh Ultraman Deku. Melihatkan pada keadaan itu, Deku terus menggunakan form terkuat dia, iaitu Dynamic Attack, untuk bertarung dengan Terra Facer. Pertarungan yang sungguh epik antara Deku dan juga Terra Facer pun terjadi, dan dia punya shot dekat dalam ni, aduh, memang terbaik lah. Dah rasa macam kita tengah tengok pertarungan taraf anime tau. Pertarungan dia ni sampaikan kemusnahan bandar dia, aduh hai. Oh, memang gila lah pertarungan kali ni. Dah rupa macam bukan cerita Ultraman lagi lah. Ini dah orang kata next level punya Ultraman punya story. Dan sewaktu pertarungan itu berlaku, Ultraman Deku telah pun menggunakan kuasa daripada Strong dengan menggunakan Deku Shield Caliber dia, dan mereka berdua ni akhirnya beradu kosen dan menyebabkan kemusnahan yang cukup besar. Tapi pertarungan tak habis kat situ. Sebaliknya Ultraman Deku dan juga Terra Facer terus-terusan bertarung lagi. Pertarungan dia ni, aduh, dah macam cerita style-style cerita Attack on Titan, Demon Slayer, dengan penggunaan LED dekat belakang tu memang sangat-sangat membantu menghidupkan suasana lah. Pertarungan antara Deku dan juga Terra Facer ni berakhir dalam keadaan seri lah. Dan sewaktu itu, Ryomon akhirnya telah pun menemui Kanata dan juga Agams, dan dia dapat tahu yang Kanata ni adalah Ultraman Deku. Tapi Agams ni dia tak ingat tahu siapa diri dia. Mungkin akibat kerana penggunaan Spear menyebabkan Agams ni hilang ingatan dan tak mengingat apa-apa yang menjadi pada dia. Episod pun habis. So itulah dia episod ke-22 Ultraman Deku. Episod ini telah pun diarahkan oleh Takanori Sugimoto dan ditulis oleh Junichiro Ashiki. Apa yang saya boleh cakapkan daripada episod ni memang cukup epic lah. Kalau nak comparekan dengan episod ke-21 sebelum ni, agak mengecewakan sikit lah daripada segi fighting. Tapi dekat episod ni memang dia punya fight memang next level lah. Takanori Sugimoto memang the best lah orang kata. Dia ni orang kata selain daripada Koichi Sakamoto dan juga Kiyotaka Taguchi, dia ni antara yang terbaik bersama dengan Masayoshi Takesue sekali. Dia punya pengarahan, dia punya fight memang cukup cantik, dia punya shot memang cukup cantik, dan kisah daripada Agams pun terungkap lah. Dan Izzat boleh cakapkan Agams ni memang salah satu villain yang paling tragic dah dekat dalam Ultra series ni. Dan Izzat sukalah dengan villain macam Agams ni sebab dia merupakan seorang villain yang tragic, yang mana kebahagiaan dia dirampas oleh Spear dengan begitu pantas. Dan satu lagi Izzat suka sebabnya villain-villain macam Agams ni jarang lah diketengahkan dekat dalam Ultra series. Sebabnya villain-villain yang biasa kita tengok dekat Ultra series ni
adalah villain yang orang kata yang memang genius dan dah memang merancang daripada mula sampai habis macam mana rancangan dia tu. Tapi Agams ni bukan villain yang macam tu. Dia adalah villain yang tragik dan mengambil keputusan untuk menyalahkan manusia bumi tu memang sangat-sangat bagi Zat macam tak pelik sikit lah. Tapi apa yang Agams ni buat tu memang sangat-sangat tragik lah kehidupan Agams ni ya. Seterusnya pula adalah kemunculan Ultraman Dyna. Macam Zat pernah cakap dekat sebelum ni yang menyatakan bahawa Ultraman Dyna akan muncul sebanyak 2 episod. Tapi nyatanya kemunculan Dyna hanyalah sebatas flashback sahaja ya. Tapi untungnya dekat sini kita dapat tengok lah yang Decker dan juga Dyna ni bertukar ke bentuk mereka masing-masing dan mereka ni bekerjasama untuk menentang Spear. Dan ini patutnya dibuat di episod ke-21, tapi sayangnya episod 21 menampilkan strong type dan Decker pula menggunakan dynamic type, agak menyebabkan pertarungan tu jadi agak mengecewakan sikit lah. Saya sebenarnya berharap kalau Takanori Sugimoto boleh mengarahkan episod ke-21 Ultraman Decker supaya kita boleh nampak lah penggunaan kamera dan juga shot-shot dia yang cukup cantik untuk pertarungan tersebut dan sekaligus menjadikan pertarungan tersebut lagi epic lah. So itulah dia ya episod ke-22 Ultraman Decker. Bagi Zat ini antara episod yang terbaik lah dekat dalam siri Ultraman Decker. Baik daripada segi storyline, soundtrack, fight dan juga karakter, semuanya memang sangat baik. Dan Zat sangat sukalah episod kali ni ya. Apatah lagi pertarungan antara Terrafesir dan juga Decker dekat bawah tanah tu. Aduh, dah macam siri-siri Attack on Titan pun ada tu. Didukung dengan muzik dia yang cukup best. Memang best lah orang kata fight dia. Tapi kalau korang tanya adakah Terrafesir ni masih boleh digunakan? Jawabnya boleh. Sebab di episod kedepannya Terrafesir ni akan dirasa oleh Spear. Dan bagaimana keadaan Agams ni pun Zat tak tahulah. So ada juga orang berteori bahawa Agams ni sebenarnya berpura-pura je hilang ingatan, padahal dia tak hilang ingatan. Tapi pada Zat sebenarnya Agams ni memang hilang ingatan. Buat waktu sebelum dia hilang ingatan tu kita boleh nampak yang ada kesan Spear dekat muka dia. Tapi setelah pertarungan tu habis, kesan Spear dekat muka dia tu dah hilang dan dia memang tak ingat apa-apa yang jadi. Dan itu menandakan bahawa Agams ni memang tak ingat apa pun yang terjadi pada dia setelah pertarungan itu terjadi. Sebabnya Spear ni orang kata dah memakan memori dia lah. Sebab perkara yang sama pun hampir terjadi pada Kengo, Yapul dan juga Kanatas ni. Kanata terjadi di episod 1 di mana dia hampir-hampir lupa nama dia sampailah Ultraman Decker menyelamatkan dia. Kengo di episod 19 pun diperlihatkan bahawa Spear ni sedang cuba untuk menyerap memori daripada Kengo. Yapul pun menerima nasib yang sama macam Agams, sebenarnya dia tidak mengingati apa-apa tentang diri dia. So Zat rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang episod ke-22 Ultraman Decker. Tinggal lagi 3 episod lagi ya sebelum Ultraman Decker menuju ke pengakhiran ya. Episod minggu depan Ultraman Decker masih lagi ditayangkan. So nantikan juga background result untuk episod ke-23 Ultraman Decker. So kalau korang nak tengok episod ni apa pendapat korang, jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Zat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. Aku aja nggak tahu kok siapa.